Baik. Dan juga sebelum kita sambung ni, saya nak berkongsi sikitlah isu yang beberapa hari ini ramai orang perkatakan tentang zikir kan. Ramai orang cerita tentang zikir. Panas isu. Ada orang cerita pasal ada ulama yang dia boleh faham zikir semut dan dia boleh pergi ajak orang zikir semut dan sebab pergi cerita ke orang bagaimana semut berzikir. Ni semua ni dan juga beberapa perkara yang berlaku dalam seminggu dua ni, saya nak sembak cerita sikit lah kepada tuan-tuan dan puan-puan tentang zikir. Apabila kita cerita tentang zikir kan, secara umum mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena jaga-jaga dengan dua penyakit, dua masalah. Ini dua masalah penting. Satu, masalah sukakan kemasyuran. Sukakan kemasyuran. Mana datang penyakit suka kemasyuran ni? Penyakit suka kemasyuran ni sebenarnya naluri manusia. Manusia dia suka special, kan? Dia suka lain daripada lain. Dia suka dia ataupun kelompok dia ataupun kumpulan dia ada satu perkara yang unik, tak sama dengan orang lain. Nabi SAW ada hadis yang Nabi sebut, man labisa thawba syuhrah albasahu Allahu thawba dhulla thawma madhalla yaumal qiyamah. Dalam hadis Nabi kata, riwayat Muslim saya ingat saya, Nabi kata sesiapa yang pakai baju syuhrah, pakaian yang lain daripada lain, pergi ke satu tempat, orang nampak dia pakai pakaian yang dia pakai, orang kata dia special, lain daripada lain. Orang lain tak pakai. Dia seorang sahaja. Maksudnya kalau duduk ramai-ramai dalam satu kumpulan, orang tengok dia, orang akan tertarik. Nabi kata Allah Subhanahu Wa Taala akan pakaikan dia dengan pakaian kehinaan lalu masukkan dia ke dalam neraka. Apa pengajaran di sebalik hadis ni? Jangan buat benda yang lain daripada orang lain. Jangan buat benda yang orang lain tak buat. Dan jangan nak tunjuk sangat yang kita ni pelik dan lain daripada orang lain. Ini ajaran yang dituntut oleh Nabi SAW. Sebab itu ada doa yang Nabi SAW sebut, antaranya Allahumma inni a'udzubika minas sum'ati war riya. Ya Allah, aku memohon kepadamu pelindungan daripada sum'ah, daripada sukakan prestige. Sukakan prestige dan juga perasaan riya. Jadi pakai baju yang lain pada lain pun dibenci dalam agama. Masalahnya kadang-kadang ada orang dia masuk dalam agama, terutamanya dalam bab-bab zikir, yang mana dia membuka pintu hati dia supaya dia boleh bawa satu benda baru, satu bacaan baru, cara baru untuk berzikir yang mana orang lain tak tahu. Baguskah? Ini penyakit. Penyakit ni sangat berbahaya. Siapa yang kena penyakit ni? Ramai di kalangan orang-orang agama kadang-kadang. Untuk nak amal sendiri, dia ada perkataan yang baik, dia susun, dia nak amal. Tak apa, boleh amal, tak ada masalah kalau maksudnya baik. Tapi untuk nak ajarkan kepada orang, nak sebarkan kepada orang ramai, nak bagi tahu kepada orang zikir ni bagus dan sebagainya, tak boleh. Kerana ada petunjuk Nabi SAW yang lebih utama. Jadi penyakit ni kita kena hilangkan. Orang agama kadang-kadang dia ada penyakit. Dia suka ajar benda yang pelik, yang lain daripada orang lain. Orang biasa tak tahu. Petua dia lain daripada lain. Bacaan dia lain daripada lain. Bila minda kita terbuka untuk cara begini, akhirnya akan datang bisikan-bisikan supaya nampak kelainan. Itu yang jadinya malam tidur, mimpi, dapat ilham, bacaan baru. Esok mangkit dia pergi habak kat orang. Dia pergi cerita kat orang ramai. Ni bacaan baru, cara baru yang bagus untuk dibaca dan sebagainya. Kadang-kadang tak tidur pun, tiba-tiba datang, terdetik dalam minda dia, dia ingat yang tu ilham. Lalu dia pun pergi cerita kat orang, pergi ajak kat orang dan sebagainya. Datang perkara-perkara begini sebenarnya dalam agama tak bagus. Kerana dalam bab zikir sebagai contoh, zikir yang paling baik telah diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran dan juga Nabi SAW dalam hadis. Dah ada dah yang paling baik. Afdal zikr fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir, ketahuilah bahawa ia adalah la ilaha illallah. Hang pusing pilah kok mana pun, hang cari pilah macam mana pun, tak boleh dapat zikir yang lagi bagus daripada la ilaha illallah. Tak boleh dapat. Walaupun kita buka minda kita cuba nak cari ilham. Mana nak mai bacaan yang bagus. Nak pergi cerita dekat orang. Tak boleh. Melainkan apa-apa yang telah datang di dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Kan? Alhamdulillah tamla'ul mizan. Alhamdulillah, ucapan Alhamdulillah memenuhi timbangan. Subhanallah walhamdulillah, ucapan yang memenuhi timbangan.
Nabi SAW kata, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Lebih aku sukai daripada dunia ini. Dan Nabi SAW ajarkan dah bacaan-bacaan. Selepas solat, apa yang perlu dibaca. Apa yang perlu dibaca dalam setiap hari. Ada bacaan yang Nabi ajak 100 kali. Ada bacaan yang Nabi ajak untuk dibaca pada waktu pagi. Ada bacaan yang Nabi SAW ajak untuk dibaca pada waktu petang. Ada bacaan yang Nabi SAW ajak untuk dibaca pada waktu tidur. Tapi kita kena hindarkan penyakit sukakan kelainan. Sebab bila masuk penyakit sukakan kelainan dalam jiwa kita, kita tinggal dah yang terbaik yang Nabi ajak ni semua. Kita anggap yang ni semua biasa. Ramai orang buat, biasa. Alah, apa sangat dengan subhanallah, alhamdulillah, ramai orang buat. Nak cari yang pelik. Ini penyakit. Apabila penyakit ini menimpa manusia, dia akan tertewas dan dia akan mula reka cipta perkara-perkara yang tak ada dalam agama. Kita kena jaga. Kadang-kadang kita nampak orang, sebahagian orang nampak macam alim, nampak macam warak, tapi mereka tergelincir. Kita kena ikat diri kita dengan disiplin untuk yang terbaik itu adalah apa yang Nabi SAW ajar dan buat. Saya baru kadang-kadang pergi ke kubur. Ada orang biasa kan selepas orang kebumikan jenazah, saya biasa kalau di mana pun, kalau kat Malaysia ada jenazah, saya akan pergi ke kubur. Walaupun bukan saya yang berdoa, saya akan pergi ke kubur. Pergi ke kubur satu hari ni, tengok imam yang membaca talqin. Imam pun talqin, bukan nak cerita pasal talqin lah. Talqin ni bolehlah khilaf pendapat. Nak baca pun tak apa, tak mau baca pun tak apa. Kalau mayat tu tak dapat manfaat pun, orang yang mai dengar tu dapatlah manfaat kan. Bila juru talqin tu kata, akan datang kepada kamu malaikat, jangan kamu runsing, jangan kamu risau, jawablah apabila ditanya siapa Tuhan kamu, Allah adalah Tuhanku, seterusnya sampai last tu, tak apalah, itu khilaf. Baca talqin Nabi dah. Kemudian zikir, biasa di sebahagian tempat dia buat tahlil kan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya bila duduk ni dengar, okeylah, bolehlah, tak apalah. Kita pun sepatutnya dianjurkan oleh Nabi SAW doa, pergi ke kuburan doa, tapi tak apalah, kita pun duduk dengar la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Makin lama makin cepat. Makin cepat kan? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya biasa duduk dengar, apa ni, dia satu macam duk laju ni. Jenazah menghadiri pengkebumian. Bila datang lama-lama, dia jadi la ilah, la ilah, la ilah, ilah. Bila kita dengar ni, tuan-tuan kena kongsi perasaan yang sama dengan saya ni. Bila kita mengaji sunnah Nabi SAW, kita kena rasa marah apabila orang buat main-main dengan agama ni. Dia lama-lama jadi la ilaha illa, la ilaha illa, la ilaha illa. Saya bila dengar, saya rasa apa ni? Lama-lama lagi dia jadi hu. Ini cerita jadi betul. Kita dengar, kita jadi marah. Kenapa benda-benda begini jadi? Salah satu sebab dia jadi, kita, sebahagian orang dia tanam dalam jiwa dia suka syuhrah. Dia suka buat satu benda yang pelik. Sehingga orang nampak, orang kata trademark dia ni. Oh, dia ni dia selalu buat macam ni. Tuan-tuan kena jaga-jaga. Ini satu penyakit. Satu, bab zikir, jangan cari syuhrah. Jangan cari kemasyuran. Sedangkan baju pun, kalau kita pakai baju yang syuhrah, lain daripada orang lain, nak bagi nampak special, itu pun dilarang oleh agama. Nabi SAW larang. Apatah lagi dalam bab-bab ibadat. Kena berhati-hati, kena sentiasa mengikuti sunnah Nabi SAW. Ada bacaan yang bagus, maksud yang baik, nak amal sendiri tak apa. Tapi kalau sampai nak promote dekat orang, nak pergi cerita kat orang, ambillah sunnah Nabi dan ceritakan kepada orang. Itu satu. Yang kedua, termasuklah juga bila kita tengok dalam grup WhatsApp baru ni kan, kadang-kadang yang lebih bermasalah apabila zikir tu, dan dah lah ada sebahagian orang dia ada penyakit syuhrah, dia suka nak reka benda. Bila dia reka, kerekaan itu kadang-kadang membawa maksud yang kufur. Ini lagi masalah. Maksudnya berdosa, salah. Kita kan orang kata, siapa pun boleh tulis, orang buat status kan, tulis kata, oh, siapa baca Allahumma ya latif, Allahumma ya latif, Allahumma ya latif 40 kali, hidup dia akan senang. Pertama sekali, fadilat tu tak ada lah dalam Al-Quran dan tak ada dalam hadis. Dan bacaan begitu pun memanggil Allah Subhanahu Wa Taala tanpa meminta. Panggil je. Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahim. Tanpa meminta apa-apa. Sekadar panggil. Ulang-ulang.
Ini juga tak dianjurkan di dalam hadis. Kalau kita cek bacaan-bacaan Nabi SAW, bacaan Nabi pujian yang penuh. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kan bacaan Nabi SAW begitu. Yang biasa orang buat ni, majlis zikir munajat dan sebagainya kan, orang suka baca ya latif ya latif ya latif ya latif, ulang-ulang sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan amalan Nabi SAW dan para sahabat, depa tak buat begitulah. Satu, saya tak nak cerita bab tu, tapi dia mai penyakit suka buat decoration ni, suka buat alteration, cipta, kadang-kadang masuk ke lembah kesesatan. Dia tengok mesej tu, saya bangkit pagi tengok mesej tu, saya marah. Siapa yang pergi tulis benda macam ni? Allahumma ya latif. Okey, cantik. Dia main yang atas tu tengok. Allahumma ya barik. Apa punya zikir macam ni? Perkataan barik, tengok konteks. Kalau fi'il, verb, perbuatan kan. Barik artinya berkatilah. Kan, barik artinya berkatilah. Kita kata Allahumma barik lana. Ya Allah, berkatilah aku. Kita kata begitu. Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina. Dalam hadis, ya Allah berkatilah negeri Syam dan negeri Yaman. Orang bagi apa-apa kat kita, kita kata Allahumma barik laka. Allah berkati engkau. Boleh. Barik, verb, maksudnya berkatilah. Tapi barik, noun, isim, barik, isim fa'il, perbuatan daripada barakah. Barakal ibil. Barik. Barik ni maksudnya unta, apabila dia duduk, dia letak kaki kat depan, itu nama dia barik. Dia turun kaki dia kat depan. Unta tu sedang barik. Dia duduk melutut lah kira. Melutut. Duduk melutut. Allahumma, maksudnya apa? Nida lid du'a. Kita kata, ya Allah. Kita nak minta ni. Ya Allah. Lepas tu kita minta lah apa kita nak minta. Ya Allah. Allahumma. Apa yang kita nak minta, kita minta barik lana dan sebagainya kita minta. Tapi bila kata Allahumma ya barik, oh ni masalah. Dia letak ya kat depan, artinya wahai. Selepas ya, yang datang selepas ya adalah isim, adalah noun. Artinya, hang cuba kata, doa tu kira kata macam ni lah. Allahumma, ya Allah, wahai yang duduk bertinggung di depan, yang duduk melutut di depan. Nampak tak masalah dia apa? Masalah dia, kalau ada sebahagian orang, dia ada syahwat nak mencipta. Syahwat nak mencipta dalam agama, kadang-kadang dia masuk ke lembah yang lebih buruk daripada kita cakap tadi tu. Tadi yang hu tu dah buruk dah. Tak ada dalam agama dianjurkan begitu. Dia main lagi buruk sehingga maksudnya membawa kepada kesyirikan. Ini kita kena jaga, tuan-tuan dan puan-puan. Kita yang menuntut ilmu apa semua ni, kena betul-betul berhati dan bagi perhatian. Di kalangan mereka, orang yang suka mencipta, dia ada syahwat suka mencipta. Di kalangan kita, kita juga kena simpan syahwat. Jangan suka berkongsi melainkan kita pastikan betul-betul. Sebab bimbang. Kadang-kadang kita share dalam Facebook kan, dapat sesuatu, zikir, bacaan bagus. Baca ni 100 kali jadi kaya. Pam, kita hantar ke orang. Betul ke bacaan tu? Betul ke fadilat tu? Ini semua persoalan-persoalan yang kita kena tengok, kita kena kaji betul-betul. Itu satu. Yang kedua, selain daripada sukakan kelainan, manusia ni, ramai di kalangan kita, kita ada penyakit, kita sukakan sesuatu yang mujarab. Kita sukakan sesuatu yang mujarab. Yang memberi manfaat. Kadang-kadang orang desperate. Dia akan cari perkara-perkara, bacaan-bacaan yang memberi manfaat. Yang dianggap memberi manfaat kepada dia. Dan ramai manusia di atas muka bumi ni, mereka ada kemampuan, ada seni untuk packing sesuatu amalan sehingga orang yang nampak akan percaya amalan ini memberi manfaat. Di luar sana, ada ramai orang yang ada kemahiran untuk packing amalan sehingga meyakinkan orang amalan-amalan ini memberi manfaat. Kita kena berhati-hati. Apakah penentu kebenaran ni adalah sekadar manfaat datang kepada kita di dunia? Tidak. Dalam bab ibadat, kebenaran adalah perkara yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita kena letak dalam jiwa kita. Kadang-kadang manfaat tu datang terus di dunia. Kadang-kadang manfaat tu tak datang di dunia. Dan manfaat yang datang di dunia ini boleh jadi ia karamah. Betul? Boleh jadi ia karamah, pemberian Allah Subhanahu Wa Taala.
boleh jadi ia istidraj. Ujian untuk menjadikan manusia bertambah sesat dan bertambah jatuh ke lembah yang lebih teruk. Kena jaga. Nak tahu keredaan Allah, baliklah kepada Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan keajaiban ataupun kemujaraban.